Hello, apa kabar semua? Kalau ada anugerah untuk orang yang paling tak boleh berpuas hati ataupun tak boleh berputus asa, orang yang cekal dan terus berjuang tanpa mempedulikan apapun yang berlaku, mungkin Najib boleh dapat anugerah dan gelaran ini. Mungkin pangkat ini sesuai untuk Najib, yaitu orang yang paling cekal, tekal, dan tak pernah berputus asa. Ini apabila Najib tidak pernah berputus asa untuk memperjuangkan nasib beliau, walaupun telah terbukti melalui mahkamah dan keputusan mahkamah bahwa Najib bersalah dalam kes SRC internasional, dan sekarang ini Najib di dalam penjara di Sungai Buloh ataupun di Kajang, penjara Kajang. Yang menariknya, saudara-saudara sekalian, Najib telah pun membuat pelbagai tindakan, dan salah satunya akan kita ulas pada waktu ini. Antara yang telah dibuat oleh Najib ialah apabila beliau telah memohon supaya PBB campur tangan dalam kes beliau. Ada dua pilihan yang boleh dimohon oleh Najib di sana. Pertamanya, Najib mahu supaya kes beliau itu dibicarakan semula atas dakwaan penangkapan yang sewenang-wenangnya, dan dia tidak dapat keadilan dalam perbicaraan beliau, kata Najib melalui peguamnya. Selain itu, ada juga arahan supaya mahkamah ataupun PBB supaya mengarahkan Najib dilepaskan daripada penjara, dan keputusan mahkamah ditarik balik. Saudara-saudara, walaupun Najib mungkin telah bersalah, tetapi ada satu perkara yang menarik tentang beliau ini yang sudah saya sebut tadi, mempunyai kecekalan yang luar biasa. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen kamu, karena selepas ini kita akan cakap apa tindakan Najib yang terakhir ini melibatkan cubaan kedua untuk lepas daripada sabitan kes SRC di Mahkamah Persekutuan. Kalau sebelum ini, pada perbicaraan di Mahkamah Persekutuan, Najib kalah dengan 5-0. Kelima-lima hakim persekutuan telah sebulat suara menjatuhkan hukuman ataupun mengekalkan hukuman kepada Najib, yaitu 12 tahun penjara dan denda dengan wang ringgit pada waktu itu. Namun demikian, Najib sekali lagi telah memfailkan semakan kehakiman terhadap Mahkamah Persekutuan, dan ini adalah cubaan Najib untuk kali kedua bagi sabitan membatalkan sabitan kes SRC di Mahkamah Persekutuan pula. Ini kali kedua. Kali pertama dia kalah 5-0. Kali ini tak tahulah, pada pendapat Anda, adakah Najib akan dapat undi kali ini atau masih lagi dapat 5-0. Namun apa yang diminta oleh pasukan pembelaan Najib ialah mereka mahu hakim yang membicarakan kali ini adalah daripada pasukan yang berbeza. Saya fikir walaupun pasukan berbeza, hakimnya tetap mempunyai prinsip yang sama, yaitu kalau terbukti salah akan dijatuhkan hukuman. Saudara-saudara, Najib akan mempunyai peluang rayuan kedua di Mahkamah Persekutuan untuk membatalkan keputusan bersalahnya serta hukuman penjara 12 tahun dan denda Rm210 juta dalam kes rasuah SRC internasional. Mahkamah Persekutuan sebelum ini menetapkan esok Kamis serta Jumaat minggu ini dan 26 Januari untuk mendengar semakan oleh bekas Perdana Menteri dan Menteri Kewangan itu. Walau bagaimanapun, pada 10 Januari yang lepas, dilaporkan bahawa Mahkamah Negara paling tinggi itu telah mengusungkan tarikh 21 dan 26 Januari kerana ahli panel yang mempunyai kes lain untuk dibicarakan pada tarikh tersebut. Najib memohon quorum mahkamah tertinggi yang berbeza daripada yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat, yang pada 23 Ogos tahun lepas menolak rayuan Najib untuk membatalkan sabitan hukuman penjara dan denda. Kes itu, saudara, melibatkan 1 pertuduhan salah guna kuasa, 3 pertuduhan pecah amanah jenayah CBT, dan 3 pertuduhan penggubahan wang haram, membabitkan Rm42 juta dana daripada SRC. Najib ketika ini sedang menjalani penjara di penjara Kajang, dan dia juga sedang mengusahakan jalan lain di luar badan kehakiman, seperti petisyen untuk pengampunan diraja serta petisyen kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.
Berhubung dakwaan penahanan sewenang-wenangnya, menurut salinan notis usul semakan, bekas ahli parlimen pekan itu juga menyasarkan keputusan Mahkamah Persekutuan yang menolak 3 permohonan interlokutorinya. Salah satunya ialah permohonan Najib untuk menarik balik Hakim Perbicaraan Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali daripada kes SRC Internasional dan membatalkan keseluruhan perbicaraan. Pada pendapat saya, tindakan ini adalah tindakan yang paling berani dibuat oleh Najib, yaitu tindakan beliau supaya Hakim Perbicaraan yang mendengar perbicaraan Najib pada peringkat Mahkamah Tinggi, yaitu Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali, harus ditarik balik dan membatalkan keseluruhan perbicaraan adalah satu tindakan dan satu percubaan yang paling luar biasa daripada Najib. Karena saya pikir ini melibatkan banyak perkara. Kedua, ialah usaha Najib untuk menangguhkan pendengaran Mahkamah Persekutuan berhubung rayuannya bagi membenarkan pasukan peguamnya membuat persediaan bagi kes itu. Dan ketiga ialah permohonan untuk menarik balik Tengku Maimun daripada mendengar rayuannya. Selain pembebasan, Najib juga mungkin mendapat perbicaraan semula rayuan kes SRC di hadapan panel hakim yang berbeza jika semakannya dibenarkan. Pengerusi penasihat BN itu masih mempunyai 4 lagi kes mahkamah jenayah yang belum selesai, yaitu kes rasuah RM2.28 bilion 1MDB, kes jenayah pecah amanah syarikat pelaburan petroleum antarabangsa RM6.6 bilion, kes pindah audit 1MDB dan kes pengubahan wang haram melibatkan RM27 juta daripada SRC. Melalui permohonan semakan sekarang, Najib berhujjah bahawa Hakim Nazlan yang telah dinaikkan pangkat dari Mahkamah Tinggi ke Mahkamah Rayuan mempunyai konflik kepentingan apabila mendengar kes SRC Internasional. Antara lain, Najib mendakwa Nazlan sedar bahawa Maybank Investment, satu entiti kumpulan Maybank, dan Bina Fikir, satu lagi entiti kumpulan Maybank yang memberikan nasihat kepada Syarikat Pelaburan Negara 1MDB dalam perkara yang berkaitan dengan penubuhan SRC antarabangsa. Najib mendakwa konflik kepentingan itu timbul kerana peranan Nazlan sebagai peguam am Maybank sebelum ini. Ini termasuk tuduhan bahawa Nazlan mempunyai kawalan undang-undang, penyeliaan dan pengetahuan mengenai pinjaman RM4.17 bilion yang diberikan daripada bank kepada 1MDB Energy, anak syarikat 1MDB. SRC mulanya anak syarikat 1MDB sebelum kemudian dipindahkan sepenuhnya kepada Menteri Kewangan diperbadankan MOFINC. MOFINC juga merupakan pemilik 1MDB sepenuhnya. Najib juga berhujah bahawa keengganan Mahkamah Tertinggi memberikan penangguhan kepada peguamnya Hisam Teh Poktek untuk menyediakan rayuan SRC adalah tidak berperlembagaan, didakwa melanggar perkara 5 Perlembagaan Persekutuan. Dia berhujah bahawa rayuan SRC telah dilupuskan walaupun pasukan peguamnya tidak mengemukakan sama sekali kerana keadaan yang didakwa tidak bersedia. Pasukan Najib, peguam Najib yang melibatkan Hisham antara lain mengambil alih daripada peguam terdahulu yang diketuai Muhammad Safi Abdullah pada Julai untuk rayuan SRC. Bagaimanapun, bagi permohonan semakan kehakiman ketika ini, firma Guaman Safi adalah yang memfailkan rayuan bagi pihak Najib. Najib pertama kali didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur pada pertengahan 2018 dan kes SRC kemudiannya dipindahkan ke Mahkamah Tinggi. Susulan itu, Hakim Mahkamah Tinggi Nazlan mempengerusikan perbicaraan yang bermula pada tahun 2019 dan dia mensabit dan menjatuhkan hukuman kepada Najib pada Julai 2020. Rayuan Najib di Mahkamah Rayuan dan kemudian Mahkamah Persekutuan telah ditolak. Sekian dulu untuk kali ini. Semoga apa yang Najib buat ini semuanya berbaloi untuk beliau dan untuk negara. Dan kita harap Mahkamah di Malaysia juga dapat membuat keputusan yang paling terbaik dan seadil-adilnya. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.